Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak sambung pengajaran bab 3. Okay, so jadi dalam satu topik hari ini kita akan belajar bagaimanakah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Okay, kita tengok contoh satu. Okay, jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans PQ Berhad ke negara-negara Asia dan Eropah. Okay. Kat sini dia ada bagi tahu bilangan hari. Kalau bayar pergi 1 hingga 5 hari, bayar dia RM39. Ni kalau pergi seorang-seorang lah. Ni kalau pergi Eropah mahal sikit. Okey, ni 6 hingga 10 hari. Ini 11 hingga 18 hari. So kita tengok makin bertambah hari, makin mahal dia punya bayaran insurans ni lah, pengguna polisi. Okey, dan kalau dia nak bayar setahun terus, maksudnya tak payah dah. Kalau dia banyak asyik nak keluar je kan, dia bayar sekali je setahun terus 230. Kalau setakat 5 hari, dia takkan ambil 230, rugilah. Maksudnya dalam setahun tu nak pergi 5 hari je. Tapi kalau selalu pergi, ambil terus, ni lebih jimat. Okey, ni kalau pergi Eropah, bayar dia macam ni. Okey, ni kalau dia pergi dengan pasangan, so harga dia murah sikit lah. Okey, bertambah juga dengan kalau ada keluarga, RM87. Okey, murah sikit tu bukanlah bermaksud RM39 dengan RM87 ni memanglah ini lagi murah, tapi ini kalau pergi seorang, ini keluarga, so pergi ramai-ramai. So pergi keluarga lebih murah. Package dia murah sikit. Okey, RM87. Okey, soalan pertama, apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu? Okey. So jadi yang pertama yang mempengaruhi faktor dia adalah pertama destinasi. Okey, destinasi. So jadi semakin dia pergi nak pergi kalau nak pergi Eropah, harga dia mahal sikit. Kalau pergi Asia murah. Okey, kalau kemudian tengok tempoh perjalanan. Okey, tempoh perjalanan. So jadi kita tengok makin lama makin mahal bayaran dia lah. Okey. Dan juga bilangan orang yang diinsurankan. Okey. So kalau kita tengok, kalau ini kalau kalau pergi seorang-seorang, ini kalau pergi dengan pasangan dan keluarga. So jadi harga dia lebih jimat kalau pergi beramai-ramai lah dengan keluarga atau pasangan. Okey, kemudian soalan B. Mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan semakin tinggi harga premium? Okey. Kenapa makin mahal, makin lama makin mahal? Okay, pertama, risiko yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi lah. Okey. So jadi sebab dia kena bayar mahal sikit, sebab kalau kita tak tahu apa yang berlaku kita dekat luar negara, so jadi makin lama kita kat sana, risiko dia makin tinggi. So sebab dia bayar ni kena bayar mahal sikit lah. Okey, so jadi tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kepada kalian kerugian berlaku kepada pemegang polisi semasa berada di luar negara. Okey, soalan C. Pekerjaan Syahir sebagai seorang jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah. Okey, kata dia pergi Eropah dalam setahun. Okey, kemudian dia pergi 12 hingga 15 hari. Okey, dia akan banyak pergi. Okey, so jadi insurans manakah patut dibeli oleh Syahir dengan sesuai dengan punya berikan alasan anda. Okey, so jadi insurans yang sesuai untuk dengan dia adalah kita ambil inilah, premium tahunan terus. Okey. Sebab lebih menjimatkan. Okey. So jadi Syahir perlu membeli insurans perjalanan premium tahunan bagi negara-negara Eropah kerana ini lebih menjimatkan daripada membeli insurans bagi 11 hingga 18 hari setiap kali perjalanan. Okey, kalau dia pergi kalau sekali dah pergi 127 bayar ringgit. Lepas tu nanti ada trip lagi, bayar lagi 127. So dah rugi, dah berapa banyak dah kena bayar. So baik dia ambil 280 ni guna untuk setahun. Okey, untuk insurans tu. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan contoh 2. Okey, ni kat sini dia nak ajar kamu macam mana kita nak bayar premium. Okey. Okey, bagi insurans hayat, nilai premium yang dibayar bergantung kepada nilai muka yang dipilih, umur, jantina dan sama ada merokok atau tidak. Okey, pengiraan premium ini merujuk kepada kadar premium bagi RMX nilai muka. Okey, premium sama dengan nilai muka polisi bagikan RMX darabkan dengan kadar premium per RMX. Okey. Okey, tengok contoh 2. Okey.
jadual kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000 nilai muka insurans sementara boleh baru tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans XYZ adalah seperti berikut. Okey, umur. Okey, ini umur lah. Okey. So jadi makin berumur, dia punya kadar dia akan makin tinggi lah. Okey, contoh macam lelaki tidak merokok 2.12, 2.26. Tapi kalau dia hisap rokok, dia kena bayar mahal sikit lah. Okey, sebab risiko yang perlu ditanggung oleh syarikat insurans. Okey, ni kalau perempuan. Okey, kenapa lelaki mahal, perempuan murah sikit? Okey, sebab perempuan ni dia risiko dia kurang sikit berbanding lelaki. Lelaki ni sebab dia bekerja, risiko dia tinggi lah sikit. Maksudnya dia akan bekerja di kawasan-kawasan yang contoh naik motor, apa lagi, kerja-kerja macam kerja-kerja yang berisiko tinggi lah lelaki. Perempuan ni pekerjaan dia kurang berisiko. Bukan tak ada risiko juga, tapi kurang. Sebab dia punya kadar dia murah sikit. Okey, kemudian soalan pertama, mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Ni yang tadilah kita cakap tadi. Makin umur bertingkat, dia punya kadar premium dia semakin tinggi. Sebab apa? Okay, sebab dia adalah kadar premium meningkat dengan peningkatan umur kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Okay, so jadi kalau kamu nak beli insurans ni, kamu kena beli umur muda-muda, waktu muda, supaya dia murah sikit. Semakin kita berumur, kadar dia lebih mahal sedikit. Okay, lepas tu kenapa pula untuk seorang perokok? Kebarangkalian seorang perokok adalah terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding dengan seorang yang mengamalkan gaya hidup sihat. Okay, so jadi kalau dia start rokok, dia punya kadar dia lebih mahal. Okay, sebab risiko penyakit. Okay, kemudian B, berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Okay, Encik Guan ingin membeli polisi insurans bernilai RM100,000. Dia berumur 39 tahun, seorang yang sihat dan tidak merokok. Okey. So jadi kita tengok dekat formulir dia tadi. Formulir dia ni kan, nilai muka bagikan dengan RMX dapatkan kadar premium. Okey, so jadi premium. Okey, nilai muka polisi. Nilai muka polisi dia adalah bernilai RM100,000. Okey, bahagikan dengan kadar premium tahunan. Okey, kadar premium tahunan adalah RM1,000. Okey, bahagikan dengan RM1,000. Okey, darab. Okey, kadar premium per RMX. Okey, kadar premium. So kita tengok umur dia 39 tahun. Sihat dan tidak merokok. So jadi kadar premium dia adalah 2.49. Okey, so jadi 2.49. So kamu tekan kalkulator. Okey. So jadi kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai dia ni 249. Okey, 2.49. Okey, RM bayaran dia adalah RM249. Okey, samalah macam yang cikgu kira tadi ni. Okey, ni RM100,000 bagikan RM1,000 darab dengan RM2.49. Okey, kemudian soalan nombor 2. Okey, Puan Syapuba
berumur 36 tahun, seorang yang sihat dan tidak merokok. Ini membeli insurans bernilai RM250,000. Okey, dia nak beli RM250,000 dan menambah polisi penyakit kritikal. Okey. Okey, syarikat insurans menawarkan polisi syarikat penyakit kritikal perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas pada kadar premium bagi setiap RM1,000 ialah RM1.77. Okay, mengikut umur dan status kesihatan Puan Syafuwa. Okey. Okey, so jadi cara kira dia. Okey, so jadi mula-mula kita kira dulu jumlah perlindungan untuk penyakit kritikal dia. Sebab tadi dia kata 30% kan. Okey, dia kata 30% daripada nilai muka ni lah. So jadi 30% darabkan dengan 250,000. Okey, so jadi 30% darab dengan 250, so dapatlah 75,000. Okey. Okey, kemudian kita nak cari kadar untuk premium tahunan Puan Syafuwa. Okey, tahunan asas. Okey, yang pertama tadi dia punya ni dia nak cover 250,000 kan. Okey. Ni tadi dia kata dia nak insurans cover 250,000. Okey, so 250,000 bahagikan dengan 1,000. Okey, kenapa bagi dengan 1,000? Ni. Sebab sini untuk kadar premium bagi untuk RM1,000. Okay, so jadi ni darabkan dengan bagikan dengan 1,000 lah. Okay, kenapa darab dengan RM100.50 ni? Okay, so jadi kita tengok umur dia 36 tahun, perempuan, tidak merokok. 36 perempuan. So jadi ni 1.5. Kita ambil 1.5. Okey, so jadi kita ambil 1.5. Letak kat sini. Okey. Okey, tambah. Okey, sebab dia nak tambah dengan insurans. Ini premium asas tahunan. Ini dia nak tambah untuk penyakit kritikal pula. So jadi 75,000 yang tadi kita dapat tadi, 75,000 bahagikan dengan RM1,000, darabkan dengan okey, mana dapat RM1.77 ni. Ni. Dia kata premium dia adalah untuk RM1.77. Jadi kita masuk kat situ. Okey, so jadi tekan kalkulator ni dapat RM375. Campurkan yang ni tekan kalkulator dapat RM132. Bercampur dua-dua ni dapatlah ni RM507.75 sen. Okay, ini untuk insurans nyawa lah, nyawa atau penyakit. Okay. Sekarang kita nak cerita pula mengira premium bagi insurans motor. Okay. Okay, insurans motor dikira berdasarkan tarikh motor yang menyediakan premium minimum bagi perlindungan insurans tersebut. Tarif ini dikawal oleh undang-undang. Jumlah premium bergantung kepada faktor seperti jenis kenderaan, kegunaan kenderaan, kapasiti enjin, jenis dan jumlah perlindungan yang diinginkan. Okay, kadar premium yang dikenakan adalah berbeza bagi setiap polisi motor. Okey. Okey, so ni polisi komprehensif. Hanya bergantung kepada kapasiti kenderaan, enjin kenderaan. Okey. Yang ni bergantung kepada efisiensi dan nilai kenderaan semasa ingin diinsurans. Okey, kemudian untuk kadar premium kalau untuk polisi pihak kebakaran dan kecurian ni, kadar premium adalah 70% daripada premium asas polisi komprehensif. Okey, jadi tengok soalan yang berkaitan dengan polisi ni ya. Okey, kemudian dia kata kat sini jadual di bawah menunjukkan kadar premium bawah tarif motor bagi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Okey, so jadi ni inilah semakin ni sisi ni dah sisi kereta, enjin kereta. Okey, so jadi makin enjin makin besar makin mahal lah. Ni kalau di polisi komprehensif. Yang ini adalah polisi untuk pihak ketiga saja. Okey.
Ni kita dah sentuh dah pada topik sebelum ni lah. Untuk Sabah Sarawak, bayarannya berbeza. So jadi untuk rumus mengira premium asas polisi komprehensif. Yang pertama, untuk di Semenanjung, premium asas pertama kadar bagi RM1,000 yang pertama, campurkan dengan RM26 bagi setiap RM1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Tak apa, kalau mungkin tak faham kan apa ni kan, tak apa, kita tengok contoh dia. Ni sama lah untuk Sarawak, tapi bayarannya dia beza sikit lah. Untuk Sarawak dia murah sikit, ada RM20, dia bayar RM20.30. Kita tengok contoh. Contoh, Encik Ramli mempunyai sebuah kereta model Proton Izora 1.6 untuk digunakan di Semenanjung, Malaysia. Maklumat kereta itu adalah seperti berikut. Jumlah yang ingin diinsurans adalah, dia total dia nak bayar insurans adalah RM60,000. Umur kenderaan adalah 5 tahun. Kapasiti enjin 1600cc dan NCD 25%. Hitung premium kasar bagi kereta Encik Ramli untuk polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan polisi pihak ketiga. So apa itu NCD sebelum kita masuk, apa NCD? NCD adalah, kita baca kat sini. NCD kalau saya diskaun lah. Kalau kamu tak tuntut pada tahun tersebut, kamu boleh bawa dia ke tahun hadapan. Kelasa diskaun tanpa tentuan akan diberikan jika tentuan dibuat terhadap insurans motor anda dalam tempoh perlindungan sebelum pembaruan polisi dibuat. Oleh itu, premium yang perlu dibayar boleh dikurangkan oleh kelayakan NCD anda. Anda akan kehilangan keseluruhan kelayakan NCD anda apabila tuntutan kerosakan sendiri atau pihak ketiga dibuat terhadap polisi anda. Kelayakan NCD bergantung pada kelas kenderaan pada dan bilangan tahun pengalaman pemandu yang bertulisan tanpa tuntutan. Maksudnya NCD ni diberikan kepada individu yang tak buat claim. Maksudnya tahun tu dia tak accident kan, so dia boleh bawa lagi tahun depan. Bergantung lagi banyak tahun dia tak claim dengan insurans, lagi banyaklah pengurangan yang dia akan dapat. So sekarang kita nak tengok macam mana nak kira polisi untuk komprehensif. So jadi dia berguna kereta 1.6 kan. So jadi bayaran dia, kita nak rujuk pada jadual. Sebabkan asyik beralih-alih kan, cikgu ambil ni bawa ke sini lah, senang. Dia tengok sebelah dia. Tengok sebelah sini. So jadi cikgu buat je, so dah boleh nampak kiri dan kanan kan, senang sikit. So jadi dia mula-mula dia nak cari untuk polisi komprehensif. So jadi ni kapasiti enjin 1600. So 1600 bayaran dia adalah RM305. Ni. So kita letak sini RM305.50. Lepas tu kan cara kira dia tadi yang pertama tadi ni lah. Yang ni untuk yang ni yang first A. Lepas tu ni RM26 ni pula. RM26 ni darabkan dengan RM59. Mana dapat RM59 ni? So nak cari RM59 ni adalah cara kira dia adalah tadi ni nilai ni RM60,000 ni, RM60,000 yang kita nak cover tu. RM60,000 tolakkan dengan RM1,000. Ni tolak dengan mana dapat RM1,000 ni? Ni. Tolakkan dengan RM1,000, bahagikan dengan RM1,000. So dapat baki dia di 59. So dah dapat nilai tu, so 59. Darabkan RM26, darabkan dengan RM59. 26 darabkan dengan 59, so dapatlah RM1,534. So jadi premium asas dia A campur B, kita dapat RM1,839.50. So jadi dia ada NCD
Ni sini maksudnya tahun yang sebelum ni dia tak ada accident kan, dia tak pernah claim. So dia dapat pengurangan 25%. So jadi 25%, 0.25 lah kan, 25 bagikan dengan 100, kita akan dapat 0.25. So jadi 0.25 darabkan dengan yang ni, total di AB ni. So dapat kurangkan RM459.88. So jadi total yang dia kena bayar, tolakkanlah ni, nilai ni tolak ni, dapatlah ni. Inilah bayaran yang dia kena bayar untuk polisi komprehensif. Okey. Yang ini pula kalau dia nak maksudnya dia tak nak buat komprehensif lah, dia nak buat pihak ketiga je, kebakaran dan kerugian dan kecurian. Maksudnya ni kalau dia ambil ni je, untuk kereta dia tak ada cover. Dia hanya cover orang yang kena langgar, atau kena curi ke apa kan, pihak ketiga, bukan untuk diri dia. Okey, so jadi premium asas dia adalah ni tadi kita ambil yang ni tadi, dapat ni kan, dah dapat tolak NCD tu semua. So jadi premium asas kita ambil ni, letak kat sini. Okey. Kemudian NCD 25%. So jadi daripada yang ni dapat ni daripada ni. Kan kalau pihak ketiga kita baca tadi, kalau polisi ketiga dalam keadaan kadar premium 70% daripada premium asas polisi kemudian ni 75%. Okey, so jadi daripada 75%, so jadi 0.75 ni berasal daripada 75 bagi 100. So dapatlah 0.75. Okey, so jadi 0.75 darabkan dengan ni 1839.50 ni, dapatlah ini. Okey. So dapat yang ini, kita nak cari NCD dia. So ni nak cari NCD 25%, okay, 0.25 darabkan dengan yang ni. Ni darab ni. So dapatlah ni 344.91 sen. Okey. Lepas tu kita tolakkan ni, tolak ni, dapatlah ni. Inilah bayaran yang untuk polisi bagi pihak ketiga kebakaran dan pencurian. Okey. Kalau dia nak ambil ni lah. Okay, kemudian kalau dia nak ambil polisi pihak ketiga saja, polisi pihak ketiga saja, polisi kata okey, rujuk kepada jadual. Okey, polisi 1.6 pihak ketiga, bayaran RM135 saja. Okey, RM135. NCD dia darabkan lah 0.25 dan RM135 yang ni, daripada sini dapatlah RM33. So ini tolak ni dapat ni. Okey, so jadi inilah cara pengiraan dia. Okey, walau bagaimanapun premium yang dibayar mungkin berlainan dengan nilai premium sebenar tertaruh pada syarikat insurans kerana terdapat cas tambahan yang perlu dibayar oleh pemilik polisi seperti komisen kepada ejen, cukai perkhidmatan dan duty stamp. Okey, ini secara asas dia pembayaran macam ni lah. Tapi harga akan berubah kerana ialah ni macam ni dia kata, untuk komisen to ejen, cukai dan duty stamp. Okey, so jadi sebagai kerja rumah, kamu boleh cuba buat soalan-soalan 1 dan soalan 2 dan 3 lah. Okey, cikgu kita akan cuba bincangkan jawapan dia. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.